Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Tadi ada arwah bini isteri kepada jemaah meninggal umur 68. Katanya tadi jantung. Jadi tuan-tuan, tiap kali kita sembahyang jenazah, kita kena renung-renungkan lah. Sampai masa nanti kita duduk depan tu. Betul tuan-tuan? Mesti tuan-tuan. Bila kita sembahyang jenazah, kita kena ingat betul-betul saat lagi kita duduk depan tu. Cuma tak tahulah esok ke, tahun depan ke, lagi 2 tahun ke. Tapi ikut mana pun kita akan duduk di depan. Macam mana sahabat kita tadi lah tuan-tuan, duduk di depan. Jadi tuan-tuan, begitulah juga bila tuan-tuan balik rumah ni. Tuan-tuan tengok ada isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan, akan datang satu ketika kita akan tinggalkan mereka. Betul tak? Mesti punya. Lagu mana sayang pun, kita akan meninggal dulu ataupun dia meninggal dulu. Kita meninggalkan kita ataupun kita ditinggalkan. Kita meninggalkan mereka ataupun kita ditinggalkan. Saat yang tak dapat elak tuan-tuan. Saya pernah pergi ziarah satu hamba Allah. Isteri dia sakit, masuk CCU. Jadi dia menangis lah, minta doa, tolonglah. Kalau nak mati, dia kata biarlah dia mati dulu. Tapi kalau tanya isteri dia pun minta dia mati dulu. Betul tak? Siapa nak ditinggalkan, kan sedih. Tapi benda yang kita tak dapat elakkan tuan-tuan. Benda yang kita tak dapat elakkan. Jadi kalau kita dah umur 60 ataupun 50, bila kita ditimpa sakit tuan-tuan, ingat-ingat, renung-renunglah tuan-tuan. Dunia ni bukanlah tempat kita selama-lamanya. Akhirat sana tuan-tuan. Tapi bila kita fikir dunia ya tuan-tuan, itu yang kadang-kadang bila kita sakit umur 60, kita tak dapat terima kenyataan. Betul tak? Pasal kita rasa hidup ni selama-lamanya. No. Hidup bukan selama-lamanya. Kita akan pergi meninggalkan. Sebab tu bila dah sakit, sakit tu peringatan tuan-tuan. Supaya kita tahu tempat kita yang sebenar nun di sana, bukan sini tuan-tuan. Kerana sayangnya Allah pada kita supaya kita beringat tuan-tuan. Nah, kadang-kadang ada orang dia sakit, walaupun dia dah tua, dia sangat berharap dia sembuh. Ada orang yang dia masa dia sakit, dia tak melakukan solat. Bukan dia tak mau solat, dia kata tak apalah, nanti dia qada. Sekarang ni susah pakai pampers, jadi tak puas nak sembahyang. Jadi dia kata tak apalah, walaupun ada pandangan dalam mazhab Maliki begitu, tak apalah. Faqidut tahurain dia panggil. Orang yang tak dapat bersuci, sentiasa dalam keadaan najis. Ada pandangan kau dalam mazhab Maliki dibenarkan, tangguhkan. Jadi ada orang dia begitu, masa dia sakit pakai pampers, tak apalah, dia tak boleh nak solat, dia rasa kotor. Tunggulah dia sihat, nanti dia qada balik. Tapi ada jaminan ke kita nak sihat balik? Baru ni saya pergi Masjid Kebu Gajah tu, atas bukit tu kan, Semenggoi. Satu imam dia sihat tuan-tuan. Badan dia bukan jenis badan berisi, badan steady tuan-tuan. Tidak ada apa-apa penyakit, sihat. Selalu saya tanya ada sakit apa, tak ada, sihat. Tapi dah 2 minggu saya tak nampak dia. Masa kuliah Muslimat petang Jumaat tu, ada isteri dia duduk kat depan. Saya tanya kat isteri dia, suami mana dah 2 minggu tak nampak kuliah. Jadi dia kata suami dia kena stroke. Kena stroke tiba-tiba, walaupun tak ada penyakit apa. Mata tak nampak. Dia bila tengok ni, dia ada satu sudut dia tak nampak. Biasanya berkekalan tuan-tuan, biasanya berkekalan.
Abang ipar saya pun kena tahun lepas. Dan memang tak sembuh lah. Asalnya bawa lori kontainer besar tu, tak boleh bawa dah. Pasal memang dia hilang dua-dua mata dia ni, satu sudut ni. Dalam mungkin dalam 30 darjah dia tak nampak, betul baru dia nampak balik. Jadi agak bahaya lah kalau bawa lori. Jadi tuan-tuan, beringatlah tuan-tuan. Kita ni bukanlah selama-lamanya di sini tuan-tuan. Supaya kita taklah kecewa sangat tuan-tuan. Betul tak? Dalam hidup ni. Quran kata likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya apa? Supaya kita ni taklah apa tuan-tuan, sedih sangat apa yang kita hilang. Betul tak? Dunia kita yang hilang, janganlah sedih sangat. Wala tafrahu bima atakum, janganlah seronok sangat dapat dunia. Sebab apa? Dunia ni begitu. Betul tak? Ada masa kita ditimpa musibah, ada masa kita mendapat kesenangan, ada masa kita seronok, ada masa kita sedih. Itu hukum dunia tuan-tuan. Jadi kita ambil peringatan lah tuan-tuan. Saya agak kesian lah pada imam tu. Saya tak sangka lah, tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Cakap pun tak lepas. Nak pergi masjid tak boleh, naik kereta tak boleh, naik motor tak boleh bawa. Hilanglah nikmat dah tuan-tuan. Tapi kita pun begitulah tuan-tuan. Kita akan hilang nikmat. Kawan saya tuan-tuan muda lagi, umur 34 tahun lepas. Tahu-tahu kena rosak buah pinggang tahap 4. Dan mati dia. Sakit buah pinggang. Baru tahu sakit buah pinggang tahap 4, meninggal. Pasal dah kronik sangat. Meninggal tuan-tuan. Tak dapat nak diselamatkan lah. Lambat dialisis lah. Jadi kotor banyak. Dia punya toksik dalam badan kot. Jadi dia pun dapat berita je, terus meninggal tuan-tuan. Itulah dunia tuan-tuan lah. Bukan tempat kita yang sebenar. Tempat kita sebenar yang sana tu. Jadi orang yang mati ni Nabi sebut mustarihun wa mustarahun anhu. Dua orang mati ni. Mustarihun ni apa? Orang yang mati yang pertama mustarihun. Kita nak inilah. Bila dia meninggal ya tuan-tuan, maka dia berehat daripada penatnya dunia. Dunia kan penat, betul tuan-tuan. Tuan-tuan pergi kerja penat, tuan-tuan penat cari rezeki, penat kita berkonflik, penat, semua benda penat. Betul tak tuan-tuan? Dunia ni penat tuan-tuan. Penat. Orang kaya ke, orang miskin ke, dunia ni penat tuan-tuan. Kalau dia mati maka dia selamat daripada segala penat, lelah, konflik, sakit, sedih kat dunia ni hilanglah. Maka dia berehatlah di lubang kubur tu selama-lamanya sampailah ke alam barzakh dan terus ke syurga tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, mustarah anhu. Orang mati ni bukan dia rehat, orang rehat daripada dia. Pasal apa? Masa dia hidup jahat. Betul tak? Masa dia hidup ni orang susah hati, jahat, banyak keburukan. Bila dia mati, alhamdulillah mati dah. Betul tak tuan-tuan? Kita jangan jadi lagu ni tuan-tuan. Hebat lagu mana pun kita, jangan kita jadi golongan yang macam tu. Mustarah anhu. Bila kita mati, orang sebut alhamdulillah. Betul tak? Kita teruk tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu tempat saya mengajak masjid. Satu jemaah tu, dia orang otai lama lah di tempat tu, di kampung tu. Orang kampung sangat menghormati dia. Kalau dia kata A, kalau dia kata B, B. Sangat hormat dia. Kita kata macam gangster kampung dusun lah kot. Macam tu lah tuan-tuan. Bukanlah gangster sangat, tapi gitulah. Orang kalau dia kata kat jemaah jangan mai kuliah ustaz ni, semua pakat tak mai. Macam tu lah. Punya apa, agak kuat lah pengaruh dia tu. Dipendekkan ceritanya, orang tua ni bila korban, dia memang minta korban, dia yang uruskan dengan tim dia. Kalau tak dapat, dia akan bagi tahu semua orang kampung pulau. Macam tu. Jadi siapa nak buat kerja? Tapi bila dia buat korban, ekor dia ambil, batang pinang dia ambil, hak best-best tu semua dia bagi kat geng dia. Boleh ke tuan-tuan aku tu? Mana boleh, tu bukan kita punya. Kalau zaman Nabi SAW yang buat kerja ni habuk pun tak dapat duit. Betul tak? Punya nak jaga hak fakir miskin tu. Korban tuan-tuan, kalau rasa nak bagi kat orang, jangan buat korban, buat sedekah. Betul tak? Kita nak dapat pahala korban, kena ikut aturan dia. Dan hatta kita dapat daging korban, kita tak boleh jual. Betul tak? Jual tak boleh, bayar upah tak boleh. Orang main misi rumput rumah kita, kita pergi bayar. Beri dia korban, aku bayar dengan korban. Haram, berdosa, hilang pahala. Kalau nak bagi juga, sembelihlah 10 ekor lembu pun, tapi jangan niat korban. Niat apa? Niat sedekah. Buatlah lagu mana pun. Betul tak? Nak daging tu nak buat menasak, jual ke tu pulang. Tapi bila korban dia ada aturan dia. Tak apalah. Jadi gitulah selama dia hidup, tak tahu berapa puluh tahun, bila korban segala yang menarik ni dia ambil kat dia. Jadi tuan-tuan, orang tak boleh buat apa. Ada orang tegur tapi tak boleh buat apa. Kalau tegur, jangan main dia buat korban ni. Habis tak ada orang buat tuan-tuan. Sampailah imam yang cerita kat saya, imam tu.
Imam tu kata kat saya, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, dia mati dah Ustaz. Tengok, gangster lagu mana pun kita ni ada limit tuan-tuan, yang kita tak boleh cross the border tuan-tuan. Kita tengok Rusia hebat tuan-tuan, tapi nak serang Ukraine fikir panjang kau, walaupun dia kuasa nuklear paling banyak 6,850, ada peledak nuklear yang sangat kuat, dia fikir panjang juga. Silap kita punya apa percaturan, habis lingkup kita. Hatta ahli politik sekalipun, betul tak? Walaupun hebat sangat duduk kat atas, janganlah syok sangat, betul tak? Silap bulan nanti jatuh, nanti tersungguk rapat ke bawah tu orang yang kerja ni okey lagi. Berpada-pada. Berpada-pada. Baik tuan-tuan, tak apa. Itu dunia tuan-tuan. Kita berhenti kat mana tuan-tuan? Kau surat apa? Isra Mi'raj. La ilaha illallah. Tak buat persediaan kitab. Lupa tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, mana yang saya ingat lah tuan-tuan, baik Isra Mi'raj. Boleh kot no? Memang Isra Mi'raj ni malam ni. Ustaz, cikgu beritahu saya hari apa lama dah. Saya terlupa tuan-tuan. Terlupa. Tak apa, tapi boleh tuan-tuan. InsyaAllah banyak kali dah bawa kuliah Isra Mi'raj ni. Cuma tak syok sangat lah, tak standby habis tuan-tuan. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi malam ni malam ke berapa? 27. 17. Ui, lambat lagi. Ustaz lain lah tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Baik, Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kita sambung pada 27 Rajab. Betul tak? Ini pandangan yang masyhur. Walaupun pandangan ni sebenarnya tuan-tuan, dari segi riwayat dia tidaklah kuat sangat. Tapi tuan-tuan, inilah yang kita pegang tuan-tuan. Sebab tu saya sebut kat tuan-tuan, bab riwayat ni tuan-tuan, kita tuan-tuan berlapang dada tuan-tuan. Jangan kita terlalu legit sangat tuan-tuan. Terutama tentang kelebihan. Macam isu hari tu kan Ustaz Wadi Anwar, dia ada cerita tentang Maharaja Rom yang menyimpan gambar-gambar Nabi-Nabi kan. Tu ada satu hamba Allah yang rajin react tu. Tuan-tuan tengok YouTube tak? Dia tu cukup rajin react. Jadi wallahualam, saya rasa agak kurang bagus. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita react video orang tuan-tuan, orang akan hina kawan tu. Betul tak? Tuan-tuan baca komen. Orang akan hina Ustaz Wadi Anwar. Sedangkan Ustaz Wadi Anwar sebut tu bukan dia sebut, memang ulama sebut. Imam Baihaqi sebut dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ibn Hibban pun sebut, Abu Nuaim Al-Asbahani pun sebut. Jadi kita pegang pandangan tu, betul tak? Ada hamba Allah yang rajin react tu, dia pegang pandangan lain, betul tak kan? Menurut riwayat ni lemah, menurut riwayat ni lemah, menurut ulama yang hang pegang. Boleh lah. Benda tu bukan benda yang sepatutnya kita bawa dalam masyarakat sehingga menjadi membenci semua. Nampak tak? Kita bawa masyarakat bagi suka pada ustaz, betul tak? Suka pada ulama. Bukan kita buat satu benda yang menyebabkan orang benci pada ustaz, ulama tuan-tuan. Ni silap tuan-tuan. Walaupun nampak satu sudut baik, tapi saya nampak hujung dia kurang baik tuan-tuan. Sebab akan jadi kata mengata tuan-tuan. Leceh saling merendahkan orang yang lain. Tuan-tuan, pandangan 27 saya sebut sikitlah. Macam Khadijah kahwin dengan Nabi SAW. Umur Khadijah apa? 40 tahun. Ni sikit tuan-tuan, 4 ilmu riwayat lah. Kali ikutkan riwayat dia daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Muhammad bin Umar Al-Waqidi ni satu ulama pun tak pegang dia. Dusta, kazab, penipu. Sehinggalah Imam Az-Zahabi rahimahullah dia anggap Al-Waqidi ni hanyalah dhaif. Khilaf tuan-tuan, dalam menilai tu khilaf. Dan kita pegang 40 tahun, betul tak? Jadi masyhur tuan-tuan, masyhur 40 tahun. Walaupun ada riwayat yang lain saya tak nafi. Sama yang 27 Rajab ni. 27 Rajab tahun 10 kenabian ni daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Pandangan dia. Ala kulli hal tuan-tuan, berkenaan dengan Muhammad bin Umar Al-Waqidi ni, walaupun sebagai ulama tolak dia, sebagai ulama terima dia. Dan kita pegang yang hak terima tu. Boleh tak? Itu je pendek cerita tuan-tuan. Jangan tuan-tuan pening-pening sangat tengok react ni tuan-tuan. Orang tu duk react, dia ambil pandangan ulama yang dia pegang. Kita pegang pandangan ulama lain. Baik, jadi tuan-tuan 27 Rajab tahun 10 kenabian. Cerita tuan-tuan Isra Mi'raj ni, sebelum dia jadi Isra Mi'raj ni, Nabi SAW sedih tuan-tuan. Dia panggil Amul Huzn. Tahun sedih. Nabi panggil tahun tu tahun sedih. Dalam hidup Nabi SAW yang paling sedih bukanlah perang Uhud. Perang Uhud syahidnya Hamzah kan. Tapi ada yang lagi sedih. Ketika mana meninggalnya Abu Talib, mati pun bukan Islam tuan-tuan. Walaupun ada orang kata mungkin Islam, no, Abu Talib mati bukan Islam. Jelas tuan-tuan, banyak hadis dia. Malah disebut dalam kitab Risalah Tauhid Ibrahim Al-Bayjuri pada ulama Al-Azhar, dia pun sebut dalam kitab dia. Pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah, yang dipegang adalah dia mati dalam keadaan kufur. Cuma ada sebahagian sufi kata mungkin dia taqiyah kot, ada sufi sebut. Tapi yang dipegang majoritinya dia mati kufur. Hadis jelas tuan-tuan. Abu Talib mati kufur.
Sedih Nabi SAW. Selang 3 bulan, meninggal pula Khadijah yang Nabi paling sayang. Nabi paling sayang isteri dia Khadijah. Sayang sungguh tuan-tuan. Meninggal pula. Bila dah meninggal dua ni tuan-tuan, pergi ke mana? Lagi teruk Nabi SAW kena di Madinah, di Mekah. Sebab sebelum ni, dia persegan dengan Abu Talib tu. Tapi bila Abu Talib dah meninggal, lagi teruk kena. Sehingga kan mereka bila Rasulullah sujud, mereka ambil perut unta bubuh belakang Nabi SAW. Rasulullah jalan, mereka siram dengan debu-debu tuan-tuan. Pasal apa? Dah Abu Talib tak ada. Sehingga kan satu ketika Nabi masuk rumah, dalam keadaan kepala Nabi penuh dengan debu. Maka Fatimah radhiyallahu anha menangis tuan-tuan, bersihkan Nabi SAW. Bila keadaan makin teruk tuan-tuan, maka Nabi SAW pun pergi ke Taif. Tuan-tuan tahu kan? Jarak dia lebih kurang dalam 60 batu tuan-tuan. Lebih kurang dalam 90 km lah tuan-tuan. Hampir 100 km. Pergi jalan kaki. Pergi jalan kaki tuan-tuan, jauh. Lebih kurang dari sini ke Ipoh kot. Jadi tuan-tuan pergi jalan kaki di tengah padang pasir. Jumpa orang dakwah, jumpa orang dakwah. Tapi semua tak beriman. Sampai di Taif tu, dijumpa dengan 3 pemuka Bani Saqif. Abdul Yalil, Mas'ud, dengan satu lagi saya lupa nama dia tuan-tuan. 3 orang ni lah. 3 orang ni pemimpin Bani Saqif di Taif. Maka Rasulullah dakwah pada dia. Bila dakwah, salah seorang kata kat Nabi SAW, kalaulah Allah lantik hang menjadi Rasul, makna dia kelambu Kaabah dah terkoyak. Macam ni penghinaan tuan-tuan. Penghinaan. Kelambu Kaabah yang dimuliakan terkoyak kalau Allah lantik hang menjadi Rasul. Yang kedua kata apa? Tak ada orang lain ke Allah nak lantik selain pada hang? Bagi sikit hati ni. Orang tengah sedih tuan-tuan. Nah, baik. Kemudian yang ketiga pula. Yang ketiga kata apa? Ni 3 orang ni adik-beradik. Dan yang ketiga kata apa? Aku tak mau cakap dengan hang. Kalau hang betul-betul Nabi, nanya aku kalau lawan. Kalau hang penipu, buat pelayan. Tak apalah. Tapi Nabi pujuk mereka. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah bagi tahu ke orang pasal kami ni. Maksud dia janganlah provokasi. Bagi tahu ke orang. Maka Nabi pun duduk 10 hari tuan-tuan di Taif tu. Pergi rumah, semua dakwah. Semua tak beriman tuan-tuan. Semua tak beriman. Sampailah mereka ni meluat dengan Nabi SAW. Sebab Nabi ni orang luar daripada Mekah. Maka mereka kumpul, buat barisan panjang, mereka kutuk macam-macam dan mereka lempak batu. Lempak batu, kata gila lah, bodoh lah. Padahal tengah sedih ni, Nabi tengah sedih, kena pula hambat dengan batu. Hambat dengan batu. Zaid bin Harisah ni lah duk halang sampai kepala dia berdarah habis. Tu Nabi berdua je dengan Zaid bin Harisah. Kepala Zaid habis berdarah. Tapi Nabi ni disebabkan Zaid duk halang tak kena. Cuma satu batu terkena. Kena di buku lali dekat urat. Maka Nabi SAW berjalan dalam keadaan kasut penuh darah. Kasut tu bertakung dengan darah. Berjalan. Dan depa hambat ni buat 2 barisan ni, baling batu ni bukan di sini sampai depan tu. 3 batu tuan-tuan. Lebih kurang 5 km lah. Sampailah Nabi SAW ni nak lari, terpaksa bermasuk dalam kebun Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ni adalah musuh ketat Nabi SAW di Mekah. Masuk dalam kebun tu, berselindung di sebalik tembok. Nabi tuan-tuan, sebaik-baik makhluk tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kena hambat dengan batu tuan-tuan. Alhamdulillah saya kuliah tuan-tuan, belum lagi lah kena hambat dengan batu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan buat pula tuan-tuan. Adalah tempat, ada satu tempat tu dia tak suka ustaz. Salah seorangnya saya, dia tak suka. Satu orang tu dia duduk berkempen. Apa ustaz ni berkempen, jangan main. Nasib baiklah pengurusi dia bagus. Pengurusi dia kata haji tak mau dengar kuliah, haji pergilah balik. Orang lain nak dengar kuliah. Baik, setakat itulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi kena hambat dengan batu. Kalaulah kita ada pada masa tu tuan-tuan, kalau kita ada pada masa tu, kita tengok Nabi ni di mata manusia tu hina betul. Di mata manusia yang bodoh-bodoh tu hina betul Nabi SAW. Kena hina, balik dengan batu, dengan kasut berdarah tuan-tuan. Dan Nabi menyorok di balik tembok Utbah dengan Syaibah. Barulah orang gila yang apa? Orang-orang ni yang ganas ni barulah depa lari sebab depa takut dengan pemilik kebun tu. Utbah dan Syaibah. Masa tu Utbah dan Syaibah ada. Utbah dan Syaibah ni musuh Nabi ketat dekat Mekah ni. Malah depa berdua ni 2 beradik. Utbah abang, Syaibah adik. Depa ni 2 beradik dan depa ni tu korban dalam perang Uhud. Perang Badar.
Utbah Syaibah ni pahlawan yang handal lah di kalangan Quraisy, antara yang handal depa bertiga ni. Depa berdua ni, Utbah Syaibah dengan anak dia. Al-Walid bin Utbah. 3 orang ni pahlawan. Dan tiga-tiga ni terkorban dalam perang Badar. Waktu sebelum perang tu kan depa beradu tenaga kan, lawan dengan Hamzah, lawan dengan Abu Ubaid, lawan dengan Ubaidah, lawan dengan Ali radhiyallahu an. Jadi bertembung 3 orang ni mati di perang Badar. Jadi Utbah dengan Syaibah ni tak masuk Islam. Tapi Utbah dengan Syaibah ni pun walaupun musuh, kesian tengok Nabi. Kesian sungguh tengok Nabi. Sampai dia panggil Adas, pembantu dia beragama Nasrani, ambil anggur bawa bagi kat Nabi SAW. Maka Nabi, bila Adas bawa pada Nabi, dia pun bagi tuan-tuan. Walaupun jahat tuan-tuan, ada baik dia. Betul tuan-tuan. Itu lumrah tuan-tuan. Kita janganlah terpening tuan-tuan. Pemimpin dunia ni tuan-tuan, zalim lagu mana pun, jahat lagu mana, dia ada sudut baik dia yang kita tak boleh nafi tuan-tuan. Firaun jahat tuan-tuan, jahat. Tapi ada baik dia. Oh ada. Mana sudut baik dia? Dia bela Nabi Musa alaihi salam daripada kecil dengan penuh kemewahan dan kesenangan. Dan dia juga belanja apa? Dia juga yang membiayai mak Nabi Musa alaihi salam. Bukan senang tuan-tuan jaga Nabi daripada kecil sampai besar. Ini satu apa? Besar tuan-tuan, dia punya jasa tuan-tuan. Tapi adakah dia dilaknat oleh Allah? Ya, dia dilaknat sebab kejahatan dia mengatasi kebaikan dia. Manusia ni begitu tuan-tuan. Ada juga orang yang, sebab tu kita jangan silap. Kalau ada orang tu sangat baik, tapi dia ada sikit lah tuan-tuan kelemahan, keburukan dia. Jangan kita highlight tuan-tuan. Highlight kebaikan dia. Sama juga kalau orang yang penuh kejahatan, janganlah kita highlight kebaikan dia. Sampai kita lupa dia ni memerangi Allah dan Rasul. Sebab Allah jadikan manusia begitu tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Utbah Syaibah ni bagi buah. Tak apa tuan-tuan, dipendekkan cerita tuan-tuan. Maka Nabi sangat sedih sallallahu alaihi wasallam. Ketika inilah tuan-tuan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia ada 2 tuan-tuan. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Dan tuan-tuan pun tahulah Isra dan Mi'raj ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat apa dia tuan-tuan? Solat. Betul tak? 5 waktu sehari semalam. Seolah-olah tuan-tuan nak bagi tahu kita tuan-tuan, bila kita sedih ni tuan-tuan, semayang tuan-tuan. Betul tak? Bila kita sedih sangat dalam hidup ni, semayang. Malah Nabi SAW tuan-tuan, bila ditimpa musibah, apa-apa tuan-tuan musibah, Nabi akan sebut pada isteri-isteri dia, sallu, semayanglah. Bila kita ditimpa musibah tuan-tuan, semayang. Seperti mana Nabi waktu tu sangat sedih, Allah berikan solat tuan-tuan. Cerita dia tuan-tuan, waktu Nabi tidur di Mekah tu, di Kaabah tu, sebahagian riwayat kata Nabi tidur di rumah dia, kemudian terbuka atap terbuka. Kedatanglah Jibril alaihi salam, ambil Nabi, bawa ke Kaabah kan, belah dada, bawa keluar. Hati ke jantung? Hati ke jantung tuan-tuan? Hati, jantung tuan-tuan. Jantung kan, bukan hati tuan-tuan, jantung. Tetapi jumpalah syekh-syekh Arab tuan-tuan di mana-mana, qalbun tu jantung, bukan hati tuan-tuan. Saya sebut kat tuan-tuan, qalbun tu jantung, bukan hati. Hati adalah kabidun tuan-tuan. Kabidun hati. Macam orang putih lah tuan-tuan. Kalau jantung apa? Hat, betul tak? Kalau hati apa? Liver, betul kan? Liver kan? Liver hati. Orang putih kalau kata heart attack, tuan-tuan terjemah apa? Heart attack, serangan jantung. Kalau sweetheart, tuan-tuan ubah makna. Betul tak? Sebab kita ni kalau main tanpa perasaan, kita tak boleh terima jantung. Sebab tu dalam buku Penawar Bagi Hati tu, penawar pelajaran Ustaz Abu Ajak, dia terjemah jantung hati. Nampak tak tuan-tuan? Sebab qalbun tu jantung. Tu yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia terjemah qalbun jantung hati, sebab makna dia jantung. Mungkin hati tu nak meraihkan lah tuan-tuan kot. Kita dah biasa kita begitu. Heartbroken, tuan-tuan terjemah apa? Jantung patah. Patah hati. Betul tuan-tuan? Kita ubah tuan-tuan. You are in my heart. Kita tak kata kamu dalam jantung aku. Kita akan kata apa? Kamu dalam hatiku. Sedangkan heart tu jantung. Orang putih tak kata you are in my liver, tak? Makna dia tuan-tuan jelas lah. Makna dia jantung. Tuan-tuan jumpa lah Syekh Arab mana-mana pun tuan-tuan. Daripada mana universiti pun tuan-tuan. Ataupun senang tuan-tuan pergi dekat Google, tuan-tuan type qalbun, qaf lam ba, qalbun, tuan-tuan pergi image, memang keluar jantung tuan-tuan. Bukan keluar ni apa? Malah jantung lah organ yang paling utama. Bila orang berzikir Allah Allah kan dia ikut jantung. Duk duk duk. Kan gaya tarekat kan.
Allah, Allah. Dia ikut degupan jantung ke hati. Hati boleh kerat bagi kat orang sebelah. Boleh kan? Hati boleh. Tuan-tuan boleh kerat hati bagi kat orang sebelah. Jantung boleh tak kerat sebelah bagi kat orang? Tak boleh tuan-tuan. Sumbat satu pun dah teruk dah tuan-tuan. Apatah lagi kerat sebelah nak bagi kat orang. Jadi yang dikeluarkanlah jantung. Ini tuan-tuan, puak Mu'tazilah menafikan. Mu'tazilah yang orang pakai akal banyak. Mu'tazilah kata, walaupun hadis ni sahih, Bukhari Muslim. Mu'tazilah kata mana boleh? Kerat buat kelak jantung mati lah. Mu'tazilah punya perangai. Kerat buat kelak jantung mati. Hadis tak boleh pakai, bercanggah dengan. Tuan-tuan, jangan menggunakan akal nak membatal kan nas. Tuan-tuan, memang zaman tu tak capai. Seolah-olah di sini nak bagi tahu umat Nabi SAW akan mencapai satu kemajuan dalam perubatan tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang kadang-kadang sakit jantung, kadang-kadang dia pun memang buat kelak jantung pun. Dia bubuh mesin sekejap tuan-tuan. Tanya orang yang pernah buat. Jantung kalau teruk sangat, buat kelak jantung, bubuh mesin sat, mesin. Hatta tuan-tuan tengok di Amerika, dia guna jantung. Kita tengok berita bulan lepas. Dia guna jantung apa? Saya dengar lama dah tuan-tuan. Sebelum saya baca lama dalam 3, 4, 5, 6 tahun lepas. Memang ada kajian mengatakan kalau jantung kita rosak boleh digantikan dengan jantung babi. Lama dah saya baca tu. Tapi belum ada orang yang berani buat. Dan doktor di Amerika Syarikat berjaya buat pada bulan lepas. Berjaya jantung digantikan dengan jantung babi. Dan hidup sihat dia. Kalau tuan-tuan doktor bagi pilihan, tuan-tuan nak tak? Jantung khinzir. Nak tuan-tuan? Kalau kita fikir takut jadi gila babi ya tuan-tuan. Tapi hidup pasal jantung babi dengan orang memang sama tuan-tuan. Malah DNA babi dengan orang memang dekat sama DNA tu. Saya pun tak tahu pasal apa babi ni. Malah babi ni tuan-tuan, rasa dia macam rasa daging orang tuan-tuan. Macam mana kita tahu? Saya tak pernah lah makan tuan-tuan. Tapi saya tahu tuan-tuan. Sebab dulu kaum Aztec kan di Mexico, dia pun makan orang tu. Kaum Aztec makan orang di Mexico. Tuan-tuan pernah tengok filem apa Apokalipsa, apa benda tu yang ada dia pun macam piramid tu, buah mayat dia pun ikat kerat jantung buat keluar angkat ke atas tu macam orang asli tu. Tu kaum Aztec di Mexico. Dan dia akan makan orang tu, satu kampung makan orang. Bila datang Mexico tak bagi makan orang. Bukan Mexico, datang Sepanyol. Sepanyol jajah Mexico. Sepanyol ni walaupun menjajah kita tahu lah, jajah jahat lah tuan-tuan. Mana ada baik penjajah ni. Tapi ada tak baik dia? Ada lah. Macam British lah. Jahat lah tuan-tuan menjajah kan. Tapi ada baik dia. Tu parit belakang tu British buat tu. Betul tak tuan-tuan? Ada kolam Bukit Merah, panjang British buat. Tu tak silap saya, tu pun British buat. Di Padang Lalang tu kan. Tu pun British buat. Kereta api banyak British buat. Laluan dia. Haru jahat-jahat lah tuan-tuan. Tapi adalah sudut bagus dia tu. Tapi jangan tuan-tuan kata penjajah ni memang baik. Jangan tuan-tuan. Marah orang tuan-tuan. Jajah mana-mana penjajah memang bawa kerosakan. Banyak terkorbannya jiwa-jiwa orang yang tak bersalah. Jadi tuan-tuan, Mexico tak bagi makan orang. Walaupun Sepanyol tak bagi makan orang. Walaupun dia penjajah. Tapi dari segi kemanusiaan tak boleh makan orang. Sepanyol tak bagi. Nak buat juga pakai khinzir, babi. Mereka pun tukar lah pakai babi. Bila pakai babi, satu kampung makan. Sama rasa dengan daging orang. Daging rasa sama, jantung pun sama, DNA pun hampir sama. Pasal apa tuan-tuan? Saya tak tahulah tuan. Tapi saya terfikir lah tuan. Dalam Quran sebut, Allah Ta'ala tukar orang yang ingkar ni menjadi monyet dan babi. Betul tak? Khirata wal khanazir. Wallahu a'lam lah. Boleh jadi babi-babi yang ada ni mungkin. Wallahu a'lam lah. Manusia yang ditukar menjadi babi dan beranak pinak. Tak apalah tuan-tuan. Jadi Nabi Jibril keluarkan jantung Nabi. Jadi tuan-tuan jangan pegang Mu'tazilah tuan-tuan. Ini golongan yang pakai akal melebihi nas, sesat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan keluar jantung, bersihkan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian letak balik. Kemudian baru naik burak tuan-tuan. Daripada Mekah, kalau ikut satu riwayat, terus saja ke Baitul Maqdis. Jarak dia lebih kurang dalam 1,500 km tuan-tuan, lebih kurang. Ada sebahagian riwayat kata berhenti di beberapa tempat. Di Madinah, betul tak? Di Baitul Dilham, di Bukit Tursina kot. 3 tempat dia berhenti. Ada juga riwayat. Tak apalah tuan-tuan. Kita pergi terus ya tuan-tuan. Daripada Mekah tu Nabi terus ke mana? Terus ke Masjid Al-Aqsa. Naik kuda tu tuan-tuan, burak. Burak ni apa tuan-tuan? Burak maksud dia pancaran cahaya tuan-tuan. Barkun. Pancaran cahaya. Jadi cahaya laju tuan-tuan. Sangat laju burak. Jadi burak bergerak. Kalau cahaya ni tuan-tuan, kita dengan matahari, saya sebut kat tuan-tuan 150 juta kilometer, matahari cahaya bergerak 8 minit. 8 minit cahaya bergerak 150 juta kilometer. Kalau kat bumi ni macam mana tuan-tuan?
Sangat laju tuan-tuan. Cahaya bergerak sangat laju. Setakat yang kita tahu, takat ni tuan-tuan, benda yang paling laju cahaya. Setakat ni yang kita tahu. Cahaya lah benda yang paling laju tuan-tuan. Tapi baru ni saya tengok dia dapat buat kamera yang sangat canggih, dapat merakam pergerakan cahaya. Ada tuan-tuan. Dalam tahun lepas kot, kamera tu mahal lah, dia pernah rakam kan, dia bagi slow kan. Slow macam tu. Buat slow dapat gerakan cahaya tu dia dapat rakam. Tapi itulah benda yang paling laju yang kita tahu. Sehingga kan kata Albert Einstein, tuan-tuan kalau naik laju, kenderaan laju macam cahaya, maka tuan-tuan akan mengatasi masa. Itu kata Albert Einstein lah. Tapi kita belum ada kapal terbang laju macam cahaya. Kalau ada, wallahu alam macam mana kiraan fizik dia tuan-tuan. Tuan-tuan naik kapal angkasa laju macam cahaya, maka tuan-tuan akan melambatkan masa. Itu menurut Albert Einstein. Jadi masa ni menurut Albert Einstein bukanlah mutlak, akan berubah kerana kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya boleh mengatasi masa. Jadi tuan-tuan, Nabi naik burak sekejap. Dan burak ni adalah binatang tuan-tuan di syurga. Saya pernah dengar seorang ustaz dia kata burak bukan binatang. Burak adalah satu alat yang canggih, mungkin macam UFO katanya. Ustaz seorang tuan-tuan. Janganlah sebut lagu tu tuan-tuan. Dalam hadis sebut je lah. Burak ni adalah binatang tunggangan yang diambil daripada syurga. Dan bila sampai di Baitul Maqdis, Nabi kan tambat dia. Betul tak? Nabi tambat burak. Jadi binatang tuan-tuan. Sampai di burak, maka Nabi SAW semayang. Dan di belakang Nabi SAW ruh para Nabi. Ruh para Nabi belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, para Nabi ni kita tahu dalam hadis sebut, para Nabi ni berada di kubur masing-masing. Wa fi kuburihim yusallun. Dalam hadis banyak sebut Nabi-Nabi ni berada di kubur masing-masing dan sedang bersolat di kubur masing-masing. Semua Nabi. Ada 124,000 Nabi. Banyak tuan-tuan Nabi dan Rasul. Kubur yang kita tahu secara pasti hanyalah kubur Nabi SAW. Ada pun yang lain tuan-tuan, banyak pandangan. Betul tak? Ada yang kata ni kubur Nabi Adam, ada yang kata sana kubur Nabi Adam. Kubur Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa berada di Palestin. Betul tak? Tapi sejauh mana kebenaran ketepatan dia, wallahu alam. Sebab tu satu kubur Nabi kadang-kadang ada banyak tempat. Pasal apa tuan-tuan? Kita bukan ajaran yang membesarkan kubur. Boleh bukan besar kubur. Jadi kubur Nabi sahaja yang kita tahu detail, confirm tuan-tuan. Ijma' ulama, kubur Nabi sahaja kita tahu tepat. Malah sebahagian sahabat Nabi pun kita tak tahu kubur Nabi. Yang tahu di Baqi', tapi di mana tak tahu. Secara detailnya tak tahu. Baik. Jadi tuan-tuan, kubur Nabi-Nabi ni semayang di kubur masing-masing. Sebab saya dah sebut bagi Nabi-Nabi ni benda yang paling nikmat adalah semayang. Semayanglah benda yang paling nikmat bagi para Nabi. Sebab tu seorang ulama sufi nama dia Abu Sulaiman Ad-Darrani. Abu Sulaiman Ad-Darrani dia sebut semayang 2 rakaat dan syurga Firdaus bagi aku lebih nikmat dengan solat 2 rakaat. Kerana aku bermunajat dengan Tuhanku. Bila aku duduk dalam syurga aku menikmati nafsu. Betul tak? Nafsu kita kan suka nikmat-nikmat sana. Tapi bila semayang itu aku bersama dengan Tuhanku bermunajat. Oh, ni orang yang capai makam tinggi lah. Itulah nikmat yang paling tinggi. Dan Nabi pun sebut dalam semayang ni dijadikan bagi Nabi qurratu ain. Penyejuk mata hati Nabi bila solat tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, maka Nabi semayang, ruh para Nabi lain semua ada. Jadi tuan-tuan, lepas habis semayang maka turunlah Mi'raj. Nabi bukan naik burak, naik Mi'raj. Mi'raj ni turun daripada syurga. Mi'raj ni kalau bahasa kita tangga lah tuan-tuan. Tangga ni daripada syurga. Tapi itu bahasa kita tuan-tuan. Janganlah kita bayang hakikat macam tangga kita. Wallahu alam tuan-tuan. Tapi Mi'raj itu maksud dia tangga tuan-tuan. Bukan naik burak. Burak pun tak boleh lah laju macam tu tuan-tuan. Burak ni laju cahaya. Tapi nak naik ni lagi jauh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, naiklah Mi'raj. Rasulullah naik Mi'raj ya. Dia daripada syurga naik ke atas guna Mi'raj. Kalau macam kita ni lift. Kalau macam kita lift tuan-tuan. Tapi bagaimana Nabi tak dapat bayangkan tuan. Benda ni tak boleh bayang tuan-tuan. Perkara-perkara ghaibiyat tuan-tuan. Kita beriman. Tapi begitulah Nabi naik tangga tu, Mi'raj tu, turun daripada syurga, Nabi naik dengan Jibril alaihi salam. Naik sampai langit yang pertama. Tak boleh masuk. Betul tak? Malaikat jaga. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia diutuskan? Barulah dibuka tuan-tuan. Mana dia orang yang duk pergi planet Marikh lah. Betul tak? Planet Marikh lah. Dan sekarang ni pun tuan-tuan nak pergi angkasa lepas boleh tuan-tuan. Dah ada dah tiket ke angkasa lepas. Dia ada satu jet khas, dia akan bawa tuan-tuan sampai ke angkasa lepas dan tuan-tuan boleh tengok bulatnya bumi. Jadi mana-mana yang percaya teori bumi leper ni tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan. Naik kapal tu. Tak mahal pun tuan-tuan. Tiket dia 1.8 juta sahaja tuan-tuan. Bolehlah tuan-tuan pelan-pelan tuan-tuan kumpul duit. Dia Space Origin ke? Blue Origin ke? 1.8 juta tuan-tuan boleh pergi angkasa lepas selama 90 minit tuan-tuan.
Kapal tu dia akan bawa tuan-tuan sampai ke angkasa dan graviti pun hilang. Tuan-tuan akan terapung-apung lah dalam kapal tu. Baik. Jadi tuan-tuan, dan mereka juga pergi marih, betul tak? China pun ada di sana, dia punya kapal. NASA pun ada tuan-tuan. Makna dia marih lagi belum sampai langit yang pertama. Langit ni mana tuan-tuan? Yang kita tengok ni tuan-tuan, biru kan? Kita sangka itu langit. Itu bukan langit. Biru yang kita tengok tu dia adalah lapisan atmosfera kan. Jadi kenapa dia jadi warna biru? Kerana cahaya matahari yang diserakkan. Macam itulah tuan-tuan. Cahaya matahari yang diserakkan oleh lapisan atmosfera sehingga nampak seolah-olah biru. Tapi itu sebenarnya yang kita tengok adalah lapisan atmosfera. Boleh lah. Langit pertama kat mana? Wallahualam. Tapi kalau nak lepas, memang ada pintu dia. Tak apalah dibuka. Maka Nabi SAW bertemu dengan siapa tuan-tuan langit pertama? Saya tak study tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena bagi ingat sekali tuan-tuan. Langit pertama apa? Nabi Adam AS. Nabi Adam AS. Dan Rasulullah tengok Nabi Adam ni duduk, menurut sebagian riwayat, tuan-tuan, bila Nabi Adam ni, semua Nabi puji Nabi sama. Marhaban bibni salih wa nabiy salih. Selamat datang anakku yang soleh, Nabi yang soleh. Tuan-tuan, terubat hati Nabi tuan-tuan. Kan Nabi sedih kat dunia kan. Dihina di semua tempat, sempit tuan-tuan kena. Sebab hidup ni bukan senang, hidup ni susah tuan-tuan. Betul tak? Dan Nabi lah yang menghadapi saat yang paling susah. Hidup ni susah tuan-tuan. Hidup ni penat, hidup ni lelah, hidup ni macam-macam cabaran. Saya ingat ada kata-kata Presiden Amerika yang mati kena tembak tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Tembak sepai kepala dia. John F. Kennedy. Betul tak? Kena tembak. Dia pernah sebut tuan-tuan, satu quote dia sebut. Dia kata, don't pray for easy life. Jangan doa untuk hidup ni senang. Betul tak? Mau nak senang. Senang dan senang. Jangan minta pada Tuhan nak hidup senang. But pray to be strong man. Doalah pada Tuhan menjadi orang yang kuat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa' minas sabri. Tidaklah satu pemberian yang diberikan pada seseorang yang mana lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sabar tu kuatlah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau sabar dalam bisnes, tuan-tuan sabar berjaya. Betul tak? Tuan-tuan sabar dalam apa-apa, tuan-tuan berjaya. Tapi kalau kita tak sabar dalam rumah tangga pun lingkup, betul tak? Bisnes pun lingkup, kerja pun lingkup. Bila tak sabar, kalau boleh sabar, tuan-tuan kuat. Hidup ni susah. Nabi sedih tuan-tuan apa yang berlaku di dunia kan. Tapi bila jumpa Nabi Adam, terubat tuan-tuan. Selamat datang anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Baik, jadi tuan-tuan, kemudian naik langit, terubat hati Nabi. Naik langit yang kedua. Naik langit yang kedua, minta fastaftah, minta dibuka pintu. Maka malaikat jaga pintu tanya, siapa bersama denganmu? Ini siapa yang bersama dengan Nabi SAW? Katanya Muhammad, adakah dia diutuskan? Ya. Barulah dibuka pintu langit yang kedua. Siapa pintu langit yang kedua tuan-tuan? Siapa? Tuan-tuan kena tolong saya tuan-tuan, saya tak ingat. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Betul tak? Yahya dan Isa. Yahya dengan Isa ni siapa? Sepupu. Betul tak? Sepupu. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Zakaria pak saudara Maryam. Menurut sebagai riwayat, Yahya mati dibunuh, Zakaria mati dibunuh. Sebut sebagai riwayat sebab dia sebut apa? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebahagiannya Nabi ni dia bunuh tuan-tuan. Jadi Imam Suyuti kata antara yang dibunuh adalah Zakaria dan Yahya. Kenapa dia bunuh Nabi Zakaria tuan-tuan? Orang Yahudi dia bunuh. Nabi Zakaria ni pun keturunan Bani Israel. Sama dengan orang Yahudi lain ni tuan-tuan. Yang dua ada tu keturunan Nabi tuan-tuan. Banyak Nabi tok nek dia tu. Yang jahat kita tengok di Palestin tu. Jadi tuan-tuan, apa dia, Nabi Zakaria ni dibunuh sebab bila Maryam mengandung, dia tuduh Nabi Zakaria berzina dengan Maryam. Ini gelong tuan-tuan. Anak saudara. Sebab Nabi Zakaria yang jaga Maryam. Sebab mereka mengundi kan siapa nak jaga Maryam. Nabi Zakaria yang jaga Maryam. Maryam ni duduk beribadah di Baitul Maqdis. Makanan Allah Ta'ala hantar. Musim panas dapat apa? Makanan musim sejuk. Musim sejuk dapat makanan musim panas. Allah Ta'ala bagi direct tuan-tuan. Min indillah. Jadi bila dia mengandung, orang tuduh Nabi Zakaria telah berzina dengan anak saudara dia. Padahal mana boleh, mahram. Maka dia berkejak Nabi Zakaria AS masuk dalam pokok. Itu cerita masyhur kan. Kemudian pokok tutup. Kemudian ni kalau buat rakaman ni kena react lah tuan-tuan. Betul tak kan? Dalam mamat react tu seorang.
Dia ambil pandangan ulama yang kata tak dibunuh. Saya tahu bukan saya tak tahu. Tapi bukan semua kita nak tunjuk pertembungan ustaz dalam kepada masyarakat. Bijak tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang kita ni tindak tak bijak. Bijak tindak tuan-tuan. Orang kata sentuh isteri batai, dia pun nak react juga. Semua benda nak react, haru tuan-tuan. Nak bagi pertembungan sama-sama ustaz. Saya hormat je tuan-tuan, dia banyak kebaikan dia buat. Tapi bagi saya mungkin dia kena perbetulkan acara dia. Lepas ni tuan-tuan kalau nak react tak perlu potong video orang. Betul tak? Ambil dia punya idea saja kita bahaskan. Baik tuan-tuan, tak apa. Jadi tuan-tuan, Nabi Zakaria masuk dalam pokok, dia pun potong Nabi Zakaria. Potong Nabi Zakaria. Sebab nampak baju Nabi Zakaria terkeluar sikit jubah. Kena di badan Nabi Zakaria AS, maka Nabi Zakaria pun sakit lah tuan-tuan, kena potong tuan-tuan. Mengeluh sakit. Maka Allah wahyukan pada Nabi Zakaria, kalau Nabi Zakaria tak berhenti mengeluh, Allah Ta'ala akan terbalikkan bumi. Mati semua kaum dia. Nabi ni sayang kat kaum dia. Walaupun badan kena potong, berhenti mengeluh, kesian kat kaum dia. Oh, hebat tuan Nabi. Kita kalau orang buat jahat sikit kat kita, kalau dia accident kan bagus. Kita dengki sungguh dengan orang. Baik, kalau kawan tu ditimpa musibah, padan muka. Dah lama aku sakit hati. Nampak jauh beza lah tuan-tuan kita dengan Nabi ni. Nabi ni berhenti mengeluh, kesian pada umat dia. Nabi Yahya anak dia, satu-satunya manusia yang tak pernah berniat melakukan perkara yang kurang sesuai dengan darjat kenabian. Rasulullah pernah 2 kali kan. Yang pertama, Rasulullah bukan nak buat dosa. Waktu ni Rasulullah belum menjadi Rasul. Rasulullah nak turun daripada apa? Rasulullah teringin tengok nak join apa? Masyarakat Arab Jahiliyah. Yang ada berpesta lah, menyanyi lah. Jadi Rasulullah turun daripada bukit tu, turun sampai di tempat tu Allah Ta'ala jaga kan. Rasulullah tertidur. Kali kedua pun sama, Rasulullah sampai di tempat keramaian dia duduk menyanyi lah pun Rasulullah tertidur, jaga-jaga dah siang lah. Tapi Nabi Zakaria satu-satunya Nabi yang tidak pernah terdetik dalam hati dia melakukan apa-apa perbuatan yang tak sesuai dengan martabat kenabian. Nabi Yahya tuan-tuan. Tapi itu pun kena bunuh. Apabila maharaja di Syria, Rom, dia nak kahwin dengan seorang pelacur yang paling cantik pada zaman tu, pelacur tu kata boleh, mas kahwin dia adalah kepala Nabi Yahya. Kita pun ada juga hati nyamuk lah, apa benda tu lagi. Pelik-pelik minta tuan-tuan. Ini nak kepala Nabi Zakaria alaihi salam. Potong kepala Nabi Zakaria, letak di dulang jadi mas kahwin Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya mati dibunuh. Baik, jadi tuan-tuan jumpa Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa masih hidup. Yahya meninggal dah tuan-tuan. Nabi Isa masih hidup. Maka benda yang sama juga sebut, tapi diubah sikit. Marhaban bi abdil salih, bi abdil salih. Selamat datang kepada hamba yang baik, wa nabi salih, dan nabi yang baik. Taubat hati Nabi tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kemudian naik langit yang ketiga. Nabi Isa nanti dia turun tuan-tuan kat dunia. Dia akan turun, dia tak mati lagi tuan-tuan. Dia akan turun nanti akhir zaman, dia akan turun tuan-tuan. Ketika itu akan ramailah orang Kristian yang akan masuk Islam. Bila Nabi Isa menjelaskan perkara yang sebenar. Jadi tuan-tuan, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW dengan Jibril AS naik ke langit ketiga. Pun sama, diminta buka, jumpa Nabi. Naik ketiga siapa tuan-tuan? Nabi Yusuf. Betul tak? Nabi Yusuf. Jumpa Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sebut benda yang sama. Marhaban bi abdil salih wa nabi salih bi akhi salih. Selamat datang dengan saudaraku yang baik dan nabi yang baik. Ketika inilah Nabi SAW tengok Nabi Yusuf. Maka Nabi kata laqad u'tiya syatral hasan. Nabi kata Yusuf AS telah diberi separuh kecantikan. Maka jadilah khilaf di kalangan ulama siapa yang paling handsome, Nabi Yusuf ke Nabi Muhammad. Pandangan yang pertama, yang paling handsome adalah Nabi Yusuf AS. Kerana separuh kecantikan makhluk berada pada Nabi Yusuf AS. Lagi separuh berkongsi kepada semua makhluk. Pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, yang paling handsome adalah Nabi Adam AS. Nabi Adam Allah Ta'ala sebut lima khalaqtu biyadai, yang aku jadikan dengan kedua tanganku. Jangan fikir Allah Ta'ala ada dua tangan tuan-tuan. Ada orang yang fikir Allah Ta'ala ada dua tangan, dua-dua kanan. Ada orang fikir aku tuan-tuan. Bukan. Kalau kita sebut rumah ni aku buat dengan kedua tanganku, padahal bukan kita buat pun, kontraktor yang buat. Kita nak bagi tahu, betul tak? Sebab tu li tashrif, untuk memuliakan Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi Adam Allah Ta'ala jadikan direct. Jadi Nabi Adam lah paling handsome, suruh makhluk berkongsi kehansaman Nabi Adam. Pandangan yang ketiga, yang paling handsome adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Berdasarkan hadis yang sama. Tuan-tuan nampak cara ulama istinbat tu. Walaupun hadis sama,
Hukum dia berbeza. Jangan bawa pertembungan khilaf pada masyarakat tuan-tuan. Kesian masyarakat, betul tak? Yang tak semayang pun ramai masyarakat, yang tak puasa pun banyak, yang isap dadah pun banyak. Baru ni bab dadah kan tuan-tuan. Punya cerita bab dadah ni kita buat pertembungan sama-sama ustaz. Maaflah tuan-tuan, bagi saya ni tak bijak tuan-tuan. Ini tak bijak, ini buat fitnah tuan-tuan dalam masyarakat. Betul tak? Lihat. Benda khilaf jangan kita bawa pada masyarakat. Ustaz ni bawa satu pandangan, kita bantai ustaz tu, kita bawa pandangan yang lain. Ni buat apa tuan-tuan? Satu hadis yang sama akan menghasilkan benda yang berbeza tuan-tuan. Khilaf akan berlaku. Kena hormati tuan-tuan. Bukan kita bawa permusuhan tuan-tuan. Satu ulama kata Rasulullah yang paling handsome. Maksud dia apa? Nabi Yusuf alaihi salam diberi separuh kecantikan, Nabi Muhammad SAW seluruh kecantikan. Hadis tadi juga. Tuan-tuan faham tak? Ini menurut pandangan yang ketiga. Wallahu alam. Tapi dalam hadis lain sebut ahli syurga ni badan dia, saiz dia tu ahli syurga macam Nabi Adam. Saiz dia tu tinggi dia 60 hasta. Rupa dia handsome macam Nabi Yusuf, hatinya macam Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling handsome wallahu alam. Tapi kebanyakan yang orang tua-tua kita lah ustaz-ustaz sebut Nabi yang paling handsome adalah Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan lah sebut begitu. Tak apa tuan-tuan. Cumanya kenapa orang tengok Nabi SAW tak ada ajak berzina? Betul tak? Tak ada nak kejak Nabi tarik koyak baju belakang kan macam Nabi Yusuf. Sebab Nabi SAW dia haibah dia kuat. Haibah. Nabi ni tak ada siapa-siapa berani tenung mata dengan Nabi. Ya, tuan-tuan baca Syama'il Muhammadiyah. Orang tak berani berhadapan. Dalam satu peperangan kata Sayyidina Ali waktu musuh serang mengejut kiri kanan depan belakang. Sayyidina Ali yang handal tu pun berlindung di belakang Nabi SAW. Musuh tengok Nabi tak berani ke depan. Haibah tu. Walaupun Nabi ni paling handsome, orang tengok haibah tu. Haibah macam mana nak sebut lah. Bila tengok hati tuan-tuan, respect tu tak tahu nak kata. Dia punya segan, respect, tak tahu nak kata. Haibah tu tinggi. Boleh jadi tuan-tuan, Nabi paling handsome. Tuan-tuan pegang yang mana-mana tuan-tuan, tak apalah. Baik. Jadi tuan-tuan, boleh lagi ya sikit? Boleh sikit lagi betul? Baik. Jadi langit ketiga, naik langit yang keempat. Langit keempat ni buat siapa? Nabi Harun. Betul tak? Betul-betul Nabi Harun kan? Saya pun tak ingat tuan-tuan. Nabi Harun kan? Bukan? Saya tak ingat tuan-tuan. Memang tak ingat betul tuan-tuan. Langit yang keempat siapa? Ustaz kau ingat ke? Tak ingat lah. Baik, tak apa tuan-tuan. Naik langit yang keempat. Saya pun tak ingat tuan-tuan. Jumpa Nabi mana? Naik yang langit kelima, jumpa Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Dan yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu Nabi itu lupa tuan-tuan. Nabi apa tuan-tuan? Ilyas ke? Siapa dia? Khidir. Nabi? Kuat sikit. Idris, ya betul. Ya, Idris langit keempat. Idris keempat, 5 Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, dan yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik tuan-tuan, Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul. Terima kasih bang bagi ingat. Saya tak ingat tuan-tuan. Jadi langit yang keenam tu, langit ketujuh tu nampak malaikat Nabi Ibrahim sedang bersandar belakang dia dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni Kaabah bagi malaikat. Dia duduk di atas betul-betul Kaabah. Kalau dia jatuh hempap Kaabah. Sehari 70,000 malaikat masuk tawaf. Yang dah masuk tak boleh masuk dah. Tak sempat malaikat lain nak tawaf sebelum hari kiamat. Pendek cerita tuan-tuan, terus naik. Betul tak? Naik sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni apa? Satu pokok bidara di atas. Di atas ada pokok bidara tuan-tuan. Akak dia di langit yang ke-6 dan pucuk dia berada di langit yang ke-7. Badan dia langit ke-7, atas lagi tuan, pucuk dia atas pada langit ke-7 lagi. Sidratul Muntaha. Dia panggil pokok bidara tuan-tuan, ada kat atas. Dan Nabi tengok sangat cantik. Dia punya Dia punya buah macam tempayan. Dia punya daun macam telinga gajah kan. Dan warna dia Nabi tak boleh bagi tahu sebab warna dia sangat cantik. Bukan warna yang ada di bumi. Warna yang tak dapat digambarkan, sangat cantik. Bila diliputi oleh arahan Allah, dia sangat cantik tuan-tuan. Malah sebagai riwayat sebut di pokok Sidratul Muntaha tu adanya nama-nama kita di atas, di daun tu. Kalau kita lagi 40 hari nak nanti, ini menurut sebagai riwayat lah, daun itu akan jatuh. Dan Israel tengok, nak mati lah dia, lagi 40 hari. Mungkin kita di kalangan kita dah ada tu tak boleh jadi, siapa tahu, betul tak?
Kita duduk sonok happy-happy tuan-tuan, rupanya daun kita dah jatuh. Tunggu 40 hari tuan-tuan. Tak apalah, lepas Sidratul Muntaha, nama dia Sidrah. Sidrah maksud dia apa, dia pokok bidara. Muntaha maksud dia puncak. Kenapa? Puncak ilmu makhluk. Puncak ilmu makhluk tidak boleh mencapai melebihi Sidratul Muntaha. Hatta Jibril sekalipun. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tak boleh naik dah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Tidak. Inda Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wah. Dan Nabi telah tengok Jibril kali kedua. Di mana? Sidratil Muntaha, dalam rupa sebenar dia. Jibril tunjuk rupa dia yang sebenar di Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wah, dekat dengan syurga jannatul ma'wah. Di atas sana ada syurga tuan-tuan. Atas sana. Jadi Jibril tunjuk rupa yang sebenar kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril berhenti dah tuan-tuan. Maka Nabi pula naik ke atas. Adakah Nabi pakai capal dia naik ke atas ataupun tak pakai? Orang duk bergaduh kat YouTube. Saya tak nak komen tuan-tuan. Baby kat dia bawah. Baik, jadi tuan-tuan, Nabi naik ke hadrat Allah Azza wa Jal, atas pada arash tuan-tuan. Maka Nabi SAW pun bercakap dengan Allah. Kalimullah. Macam mana Nabi bercakap dengan Allah? Adakah macam kita? Ni perbahasan falsafah panjang tuan-tuan. Orang bergaduh pun lama tuan-tuan. Jadi Nabi yang kita pegang Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi bercakap pada Allah bila Allah Ta'ala buka hijab pada telinga Nabi, sehingga Nabi mendengar kalam Allah yang qadim lagi azali. Ini pegangan kita. Bukan saya bercakap macam saya cakap dengan tuan-tuan. Boleh, inilah pegangan kita, Al-Asy'ariyah wal Maturidah, ini pegangan kita. Ada orang lain pandangan lain. Jadi Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, cakap pada Nabi, dan saya minta maaf tuan-tuan, saya tak ingat perbualan tu. Cumanya macam mana tuan-tuan? Saya tak ingatlah perbualan tu tuan-tuan. Cumanya diwajibkan pada Nabi SAW 50 waktu solat. Jadi tuan-tuan, cumanya tuan-tuan, Nabi tengok Allah ke tak tengok? Majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ini pandangan majoriti. Majoriti ulama ahli sunnah mengatakan Nabi melihat Allah dengan mata kepala. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Satu lagi pandangan kata Nabi tak tengok dengan mata kepala, tengok dengan hati. Pandangan yang ketiga daripada Aisyah, isteri Nabi. Aisyah kata Nabi tidak melihat Allah. Dengan Abu Zar Ghifari menyebut Nabi tengok tapi nampak cahaya. Nurun anna ra'ahu. Cahaya macam mana nak tengok? Ra'aitu nuran, aku tengok cahaya bukan zat. Tengok tapi tengok cahaya bukan zat. Ini khilaf di kalangan para ulama dan kita kena raikan semua tuan-tuan. Cuma di tanah Melayu ni masyhurnya Nabi tengok dengan mata kepala yang tidak berarah, tidak berjuzu, tidak bertempat. Tuan-tuan nak bayang lagu mana memang tak boleh bayang tuan-tuan. Macam saya tengok tuan-tuan, tuan-tuan duduk depan saya berarah bertempat. Tuan-tuan tengok Allah bukan macam tu. Betul tak? Macam mana boleh bagi tahu? Tak tahu. Jadi Nabi dapat 50 waktu solat. Satu-satunya apa? Arahan Nabi SAW. Boleh berapa minit ni? 1 minit dulu. Sampai kamat. 10 minit lagi boleh? Tu marah pengurusi marah nanti tu. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi pun turun. Semayang ni tuan-tuan tak macam zakat, tak macam puasa, diwajibkan di bumi. Semayang ni naik atas dapat. Naik atas baru dapat. 50 waktu tuan-tuan, turun sampai kat Nabi Musa. Nabi Musa kata, janganlah, kata 50 waktu umatku tak mampu. Umatmu takkan mampu. Malah Bani Israel aku dah cuba tak mampu. Bani Israel semayang 2 waktu ya tuan-tuan. Pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat. Sama dengan cara Nabi Ibrahim. 2 waktu ya tuan-tuan. 1 waktu 2 rakaat. Kira sehari semalam 4 rakaat. Kita 50 waktu. Oh, tak mampu ni. Naik 9 kali kan. 9 kali naik. Ada riwayat kata naik dalam 4 kali kot. Sekali naik 10 kali. Kurang. Ada ikut riwayat lah. Ada kata 9. Ada apa riwayat tuan-tuan. Ada orang yang tolak cerita ni tuan-tuan. Antaranya Husain Haikal. Haikal dia tolak cerita ni. Dia kata macam apa. Baik Allah Ta'ala bagi 5 waktu terus. Betul tak kan? Kenapa nak bagi main-main naik ke atas? Tu Husain Haikal. Dan saya pernah juga dengar. Ada pok-pok Syiah sebut benda yang sama. Mereka ni bukan kerti apa pun. Mereka ambil pandangan Husain Haikal. Jadi dia tolak hadis ni Bukhari Muslim. Jadi dia kata awak Nabi tak bagi, Allah Ta'ala tak bagi 5 hari terus. Betul tak kan? Kenapa bagi 50? Oh nak kira lagu tu. Kenapa Allah Ta'ala tak letak kita dalam syurga terus? Betul tak? Kenapa nak uji kita kat dunia dulu? Betul tak? Kenapa tak letak kita kat syurga, ahli neraka tak kat neraka? Kenapa kita duduk semayang minta berkali-kali ihdinas siratal mustaqim? Betul tak? Duduk minta sehari 17 kali. Kenapa tak bagi terus sekali minta? Betul tak? Ni nak pakai logik sangat. Ni kita duduk minta ihdinas siratal mustaqim 17 kali minta. Awak tak bagi sekali minta bagi terus. Allah Ta'ala suka kita berdoa tuan-tuan. Betul tak? Semua yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi menang terus Islam, hancurkan terus musuh Islam? Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Allah fa'alu lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak, bukan ikut Husain Haikal. Ni manusia yang menggunakan akal tuan-tuan. Ni hatta tuan-tuan kita baca dalam apa? Nabi SAW kan.
Nabi SAW. Ada orang tak percaya Dajjal. Dia kata apa? Kenapa Nabi tak bawa sahabat pergi bunuh Dajjal, kan selesai? Subhanallah. Allah Ta'ala tentukan dah. Betul tak? Nanti Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa tak boleh lawan Ya'juj Ma'juj. Nyorok di Bukit Tursina kan. Sampailah dia bunuh semua manusia atas muka bumi ni. Dia panah atas pula, turun panah yang berdarah. Barulah Nabi Isa bermohon pada Allah, datang ulat mati semua. Awak Allah Ta'ala tak bunuh je semua tanpa berdoa? Nak kira logik sangat? Hang bukan Tuhan. Husain Haikal tuan, pening tuan. Orang yang guna akal nak tolak. Hatta kita berdoa pada Allah selalu, betul tak? Tuan-tuan, kita hamba, kita berdoa pada Allah, tuan-tuan, minta pada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, Nabi tuan-tuan minta pada Allah kurangkan. Adakah Allah Ta'ala tahu? Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Allah Ta'ala tidak dibatasi masa tuan. Allah Ta'ala tahu yang akan diwajibkan bagi umat Muhammad 5 waktu, ya. Kenapa kita tak diuji, tak tauhid dalam syurga? Tidak tuan-tuan. Tak tauhid dalam syurga. Nabi Musa AS pernah tanya pada Allah, kenapa tak letak manusia dalam syurga? Kenapa mesti ada masuk neraka? Nak pakai logik Husain Haikal. Allah Ta'ala bila Nabi Musa cakap pada Allah, tuan-tuan baca dalam tafsir ada, saya lupa ayat mana. Kata Nabi SAW, laqad fa'altu, ya aku dah buat dah. Semua hamba aku masuk syurga. Tapi Nabi Musa kata ada yang masuk neraka, betul tak? Kata Allah pada Nabi Musa AS, angkat tanaman. Tuan-tuan tahu padi, gandum. Bila kita angkat, Nabi Musa kata dah angkat dah. Kata Allah, angkat lagi, tak angkat lagi. Dah angkat dah, angkat lagi, tak angkat lagi. Sebab bila kita angkat tanaman, akan ada sisa yang rosak jatuh, betul tak? Hak jatuh tu bukan hamba Allah, tu hamba iblis, tu masuk neraka tuan-tuan. Kan Nabi sebut semua masuk syurga, betul tak? Kullukum yadkhulul jannah, semua masuk syurga. Hamba Allah semua masuk syurga. Sahabat pun pelik tuan-tuan. Melainkan orang yang tak mau, betul tak? Kata Nabi SAW, semua kullukum yadkhulul jannah illa man aba, semua kamu masuk syurga. Kecuali yang tak mau. Pelik sahabat Nabi, ada yang tak mau ke? Wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang taat padaku masuk syurga, siapa yang ingkar, dia faqad aba, dialah yang tak mau. Hamba Allah semua masuk syurga. Yang tak masuk syurga orang yang bertuhankan nafsu dan iblis. Boleh tuan? Baik, jadi saya nak sebut jangan pegang logik Husain Haikal. Saya pernah jumpa orang sebut lagu tu, dia tak percaya, dia pegang logik Husain Haikal. Dia bukan reti pun. Dia baca buku Husain Haikal ya tuan-tuan. Hatta Nabi, saya bagi satu contoh. Boleh Boleh sikit ya? Sorry tuan-tuan. Boleh ke Ustaz? Sikit-sikit. Nabi SAW tuan-tuan pernah sedih tuan-tuan. Sedih pasal Nabi berdakwah orang tak beriman. Sedih sangat-sangat. Maka Allah Ta'ala sebut, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu ni hampir-hampirlah kesedihan membunuhmu wahai Muhammad. Sedih pasal orang tak beriman ni. Sedih sampai boleh bunuh tuan-tuan. Ni hebat ayat Quran. Tuan-tuan punya emosi boleh menyebabkan tuan-tuan mati. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan frust boleh mati tuan-tuan. Ni Quran pun dah sebut dah. Kesedihan itu hampir-hampir membunuhmu wahai Muhammad. Inna sya'nu nazzil alaihim ayatan minas sama' fadhallana anaqum laha khadi'in. Kalau kami mahu, kami turun satu tanda kebesaran kami daripada langit, seluruh tengkok-tengkok manusia beriman. Boleh buat. Tapi Allah Ta'ala buat apa yang dia nak tuan-tuan. Fa'alu lima yurid. Kita diuji tuan-tuan. Jangan buat pandai tuan-tuan. Boleh tuan-tuan tak apa, naik-naik jadilah 5 waktu. Boleh saya nak habis tuan-tuan, dapatlah 5 waktu. Persoalan ni tuan-tuan, last. Kenapa kita sembahyang 5 waktu tuan-tuan? Kenapa umat terdahulu 2 waktu sahaja? Kita 5 waktu. Sehari 17 rakaat. Umat terdahulu 2 waktu ya. 4 rakaat sehari semalam. Sebab dia mudah. Yang pertama, kita lah umat yang paling ramai dalam syurga. Tuan-tuan. Nombor 2, umat Nabi Musa. Sebab itulah kita puasa Ramadan. Umat terdahulu tak ada puasa Ramadan. Puasa ada dia buat, tapi bukan Ramadan 30 hari je. Pasal apa tuan-tuan? Kita sampai 30 hari. Umat terdahulu 2-3 hari je. Pasal kita umat yang terbaik. Dan Nabi sebut ahli syurga ni ada 120 sof. 80 sof, ni bukan sof masjid ni tuan, sof padang mahsyar. 80 sof daripada umatku. 40 sof daripada umat yang terdahulu. Ni pasal sembahyang 5 waktu lah. Sampai pasal puasa lah tuan-tuan. Dan dalam Quran, kuntum khaira ummatin, kita ni umat yang terbaik tuan-tuan. Kita umat yang terbaik. Tu yang sembahyang 5 waktu tuan-tuan. Paling tinggi darjat tu yang 80 sof ahli syurga, umat Nabi Muhammad. Malah 80 ni duduk depan, yang 40 duduk belakang. Bukan saya saja tuan-tuan, pasal kita umat yang terbaik. Dan kita nanti akan ramai masuk syurga mengatasi umat-umat yang lain. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj. Boleh tuan-tuan? Kesimpulannya tuan-tuan, saya minta maaf memang saya tak standby langsung. Tapi disebabkan saya banyak kali dah bagi, biasanya di sekolah ke di mana kita bagi slide tentang Isra' dan Mi'raj, jadi ingat sikit-sikit lah. Cuma yang tadi saya terlupa tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, jadi kita manfaatkan apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Dan kesimpulannya, tiap kali kita sedih, kita kecewa dan sebagainya,
cepat-cepatlah dirikan semayang. Mudah-mudahan semayang boleh memberi ketenangan dan kelapangan hati pada kita. Saya mohon maaf tuan-tuan, memang sampai tak ada minum air tuan-tuan, nak habis tuan-tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matula wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin.